Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahimah Osman. Bagi tugasan SPSU kali ini, saya memilih topik solat. Dan akan sentuh mengenai syarat sah solat dan juga jenis-jenis solat. Okey, kita tengok dulu tentang pengertian solat. Solat tu adalah salah satu daripada rukun Islam dan ia merupakan rukun Islam yang kedua. Dan dia merupakan tiang agama di mana solat merupakan satu ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya dan mengandungi beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dalil kewajipan solat juga menurut sabda Rasulullah SAW, amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah atas seseorang hamba pada hari kiamat nanti adalah solat. Jika solat seseorang baik, maka baiklah pula seluruh amalannya, dan begitulah sebaliknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Seterusnya, kita kena tahu syarat sah solat, iaitu Islam, berakal, suci daripada hadas kecil dan besar, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat, yakin pada masuknya waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengetahui fardu dan juga sunat solat, melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Seterusnya, berkenaan dengan solat juga, solat yang kita laksanakan setiap hari ada 13 rukun, iaitu bermula daripada niat hingga memberi salam dan juga tertib. Jadi seperti yang tertera adalah 13 rukun solat yang kita amalkan setiap hari apabila kita menunaikan solat. Kemudian kita juga kena tahu beberapa perkara yang boleh membatalkan solat, seperti berkata-kata dengan sengaja, bergerak 3 kali berturut-turut, kedatangan hadas kecil ataupun besar, terkena najis, terbuka aurat, berubah niat, berpaling badan ataupun dada kita dari arah kiblat, makan minum walau sedikit, kemudian ketawa hingga boleh mengeluarkan suara, menangis hingga ketawa dengan mengeluarkan suara, menangis pun dengan mengeluarkan suara, memanjangkan ruku yang pendek, murtad, mendahului imam, kemudian terkemudian daripada imam sebanyak 3 pergerakan juga boleh menyebabkan terjadinya perkara yang boleh membatalkan solat. Jadi kita kena tahu juga waktu haram solat sunat supaya kita tidak solat pada waktu tersebut, iaitu solat sesudah solat subuh hingga selepas waktu syuruk, anggaran dia 15 minit selepas terbitnya matahari, kemudian waktu matahari di tengah langit hingga tergelincir matahari, dan sesudah solat asar hingga maghrib. Okey, jenis solat yang pula adalah solat Jumaat, solat dan juga solat jamak, dan beberapa perkara lagi lah yang kita kena tahu. Jadi di tanah suci, kita kena tahu bila azan pertama pada hari Jumaat dilakukan setengah jam sebelum masuk waktu. Jadi itu sebagai peringatan akan masuknya waktu nanti setengah jam lagi lah kepada semua para jemaah. Jadi niat dia adalah usolli fardhu Jumaah rakaat ini ada al-makmum lillahi ta'ala, saja aku solat fardhu Jumaah 2 rakaat muka imam tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi jemaah tak boleh tunaikan solat sunat qabliyah dan juga solat zuhur pada waktu tersebut sebab belum masuk waktu. Okey, jangan pula terus tak apalah, tunggu lagi lah, tunggu nak solat jemaah, kita pun solat sunat dulu, padahal pada waktu itu belum lagi masuk waktu. Bagaimana pula dengan wanita yang hendak solat Jumaat? Jadi sabda Rasulullah SAW, solat Jumaat itu wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjemaah, kecuali 4 jenis manusia, iaitu hamba saya yang dimiliki, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit. Itu terkecualilah untuk melaksanakan solat Jumaat. Jadi kesimpulannya, wanita tidak wajib solat Jumaat. Jika mereka nak solat juga, dia kena duduk di kawasan yang ditetapkan. Okey, selesai solat Jumaat, wanita tak perlu solat zuhur. Samalah seperti
lelaki. Lebih afdal solat zuhur di kediaman sendiri. Okey. Seterusnya kita boleh tengok pada solat jamak. Kerana kita apabila kita pergi menunaikan haji atau umrah di Mekah dan Madinah, di Mekah dan kita berziarah di Madinah ataupun melaksanakan perjalanan yang jauh, kita sedang bermusafir sebenarnya. Jadi Allah telah menghadiahkan kita dengan memberi kebenaran kepada kita untuk solat jamak, iaitu menghimpunkan solat zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isyak. Kita ada dua jenis jamak, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Iaitu jamak takdim kerjakan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur ataupun maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Kemudian jamak takhir pula dikerjakan solat zuhur dan asar dalam waktu asar ataupun maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Jadi ada satu lagi iaitu solat qasar. Solat qasar tu kita kena tahu macam nak kerjakan dia. Hanya untuk solat yang 4 rakaat, kita ringkaskan dia jadi 2 rakaat. Jadi, dan kena ingat, tak ada qasar dalam solat maghrib dan juga subuh. Jadi syarat-syarat solat qasar, hendaklah perjalanan tu diharuskan oleh syarak. Kemudian jauh perjalanan tak kurang daripada 2 marhalah ataupun 81 km. Kita berniat qasar dan takbiratul ihram macam biasa. Dan kita berniat solat sama ada zuhur ataupun asar ataupun isyak, kita nak jadikan dia solat qasar sebanyak 2 rakaat dan kita angkat takbiratul ihram macam biasa. Tidak berimam. Kita tidak berimam dengan orang yang solat penuh. Dia adalah solat qasar tu terdiri daripada solat yang 4 rakaat sahaja. Okey, untuk solat jamak takdim, dia ada syarat. Kita perlu dahulukan dulu solat zuhur daripada asar dan juga solat maghrib daripada isyak. Kita niat jamak dalam solat pertama sebelum salam. Itulah lebih afdal. Kita niat masa awal-awal kita dalam takbiratul ihram lah. Berturut-turut di antara solat yang dijamakkan. Tak adalah kita nak berehat-rehat ke apa benda. Kemudian berkekalan perjalanan hingga takbiratul ihram solat yang kedua. Berkeyakinan adanya waktu solat pertama, berkekalan sehingga didirikan solat yang kedua. Okey, jamak takhir pula, dia adalah berniat jamak dalam waktu yang pertama. Okey, itu syarat dia lah. Berkekalan perjalanan hingga memberi solat salam untuk solat yang kedua. Okey. Solat jamak dikerjakan dengan 2 azan dan juga 2 iqamah. Maksudnya kita bezakan dia lah, solat yang pertama dan solat yang kedua. Jika solat itu dikerjakan dengan berjemaah, maka makmum hendaklah berniat menjadi makmum dan imam mesti berniat menjadi imam. Macam mana pula? Okey, di musim haji, solat jamak di Arafah harus jamak solat fardu di Arafah dan Mina. Solat jamak secara tamam, iaitu tidak qasar, sebab harus jamak kerana musyaqqah ataupun ada hajat. Okey, dan last sekali kita akan sentuh mengenai pengertian bagi makmum masbuk dan muafiq. Masbuk adalah makmum yang tak sempat nak baca Al-Fatihah sebelum imam tu rukuk. Jadi dia tidak wajib sempurnakan bacaan surah Al-Fatihah tu sebab dia dah lambat. Jadi dia kena terus rukuk bersama-sama imam. Atau kalau dia sempat pun, dia hanya baca sekali yang dapat dan dikendaki rukuk bersama-sama dengan imam bila imam dah rukuk. Dan muafiq pula adalah makmum yang sempat sempurnakan bacaan surah Al-Fatihah sebelum imam tu rukuk dengan bacaan yang sederhana. Itu sajalah perkongsian mengenai solat, bagi syarat sah solat dan juga beberapa jenis solat yang berkaitan. Sumber slide ini saya ambil daripada ihsan daripada slide tabung haji kepada jemaah haji dan umrah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.